warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kesempatan pada malam minggu yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada di dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan pada malam ini saya nak petik perbincangan daripada kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang yang beriman, jilid 2. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab. Dan siapa-siapa yang nak tanya soalan macam biasa, cuma saya tengok bateri saya tak pernah ada, tinggal 16%. Kan? Ada power bank? Ada power bank comellah. Sebab siapa yang nak tanya soalan macam biasa, saya juga buka ruang kepada tuan-tuan yang nak bertanya soalan. Tuan-tuan boleh hantar soalan ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh menghantar soalan ke talian 019 324 1364. Diumumkan bahawa talian dibuka sekarang. So boleh hantar soalan, insya-Allah saya akan cuba respon dari semasa ke semasa persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Baik. Sebelum itu kita nak lihat kepada perbincangan yang pertama. Tajuk dia sikap terhadap musuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hadis rawahu Imam At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Imam As-Suyuti menyatakan bahawa hadis ini hasan. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, hadis ni daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah merupakan antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tak silap saya 5,374. Kalau tak silap lah, angka tepat lah. Kalau tak silap, tapi banyak lah. Kadang-kadang orientalis mengambil kesempatan, dia gunakan isu ini untuk kutuk Abu Hurairah. Dia kata tak betul. Pasal apa? Macam mana Abu Hurairah boleh riwayat hadis paling banyak sedangkan dia masuk Islam sudah lewat? Bila dia masuk Islam? Tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah.
3 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba buka kitab hadis semua jumpa Abu Hurairah. Dia paling banyak. Macam mana? Jadi golongan orang talis guna untuk attack. Dia kata patut Sayyidina Abu Bakar lebih banyak, dia awal lagi. Tuan-tuan kena faham bahawa Abu Hurairah sejak dia masuk Islam, dia tak berenggang dengan Nabi. Orang lain berenggang juga, masing-masing ada tanggungjawab kan, tanggungjawab dakwah lah, tanggungjawab pergi mana merata lah. Tapi Abu Hurairah once dia masuk Islam, dia tak berenggang dengan Nabi. Mana Nabi pergi dia pergi. Apa Nabi minum dia minum. Dia tak makan tak apa, dia tak minum tak apa. Dia hiduplah miskin tak apa, asalkan nak dekat dengan Nabi, dan dia mencatat apa sahaja yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu walaupun 3 tahun dia berdamping dengan Nabi, tapi cukup lama tuan-tuan dari sudut duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebabkan banyak hadis yang dia dapat daripada Nabi. Sebab tu kadang-kadang orang memberi tuhmahan tu dia tengok angka je 3 tahun. Lama mana? Orang ni lama lagi. Dia tidak melihat kepada situasi yang sebenar. Dia tak tengok yang situasi sebenar. Macam juga bila mana berlaku pertikaian pada hari ini. Banyak isu timbul, isu Aisyah kahwin dengan Nabi 9 tahun. Dia kata bukan 19 tahun. Memang ada pandangan daripada ulama India. Namun begitu tuan-tuan, dalam hadis yang menyatakan Aisyah itu bersama dengan Nabi 9 tahun, dia duk fikir umur 9 tahun kecil budak macam mana ni. Ini satu penderaan pada kanak-kanak tuan-tuan. Kita fikir dalam suasana zaman kita, kita tak fikir suasana zaman itu. Hatta kalau kita tengok tuan-tuan, saya kata zaman dulu, zaman datuk nenek kita pun dah berbeza dengan zaman kita. Zaman datuk nenek kita, cuba kalau ada tok ada lagi, balik tanya tengok, hak tok umur 90 tu, tok lu kahwin umur apa? Cuba tanya. Silap-silap bulan dia kata tok lu kahwin umur 12 tahun. Kalau kita Allah 12 tahun, memang penderaan sungguh pada kanak-kanak. Kan? Tok kita, tawan kita menikah awal. Umur 13 tu ada anak dah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab zaman itu berbeza. Kita kena ingat. Jangan kita timbang ikut zaman kita. Zaman kita menikah umur 20 pun nikah muda lagi. Uish, muda 20 pun. Kan? Lain, dia berbeza. Maka dengan sebab tu nak kena faham isunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama sebenarnya adalah Abdul Syams bin Sakhr Ad-Dusi. Itu nama dia betul. Abdul Syams, hamba matahari. Itu nama dia. Bin Sakhr, anak batu. Sakhr tu batu. Pak dia nama batu. Kan? Kerah tu ni batu. Bila mana dia masuk Islam, Nabi SAW tukar nama dia. Nama pak tak tukar, nama dia tukar. Pasal apa? Sebab nama dia, makna dia hamba matahari. Sedangkan dia orang Islam, apa lagi hamba mataharinya? Maka Nabi SAW tukar nama Abu Hurairah kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman, hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Dan sebab apa dia dipanggil sebagai Abu Hurairah? Sebab dia sayang kucing. Dia Hurairah ni tasghir daripada Hirrah. Hirrah ni kucing. Kucing. Hurairah anak-anak kucing. Kucing kecil-kecil. Mengikut riwayat dia suka apa? Kan Arab ni kadang dia punya jubah dia kan, dia punya apa ni besar ni, apa ni memang ni. Apa memang ni? Inilah besar. Kadang-kadang anak kucing duduk dalam ni. Duduk dalam ni. Memang delta. Mana dia syok anak kucing. Maka Nabi panggil dia hang ni pembapak pada anak kucing lah, Abu Hurairah. Maka dia suka dengan gelaran tersebut. Maka sampai sekarang, bahkan sampai bila-bila, dia akan dikenali sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini tuan-tuan, hadis Imam At-Tirmizi ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muka surat apa ni? Muka surat 1.
Hak mana ada buku tu, muka surat satu. Saya tengok buku berumai. Banyak buku tu. Muka surat satu. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Bencilah musuhmu sekadar sederhana saja, mana tahu barangkali dia akan menjadi kesayanganmu pada suatu ketika di hari yang lain. Itu dia. Tidak nak benci orang ni, benci sikit-sikit dah lah. Benci musuh ni sederhana, jangan teruk sangat. Mungkin satu hari dia menjadi kawan karib kamu. Hari ni tuan-tuan, hari ni musuh esok kawan. Hari ni kawan esok musuh. Saya dah tengok pergaduhan di kalangan umat Islam hari ni rasa pelik rasa. Satu ketika ni kawan cukup bagus punya. Kan? La ni dia jadi kutuk tu macam tak pernah berkawan tau. Dia kutuk tu kutuk sungguh, masuk dalam Facebook. Kaki putak, kaki belit, macam-macam habis keluar habis. Saya pun heran manusia ni macam tu. Rupanya manusia ni kadang kalau baik-baik sungguh, kalau musuh-musuh sungguh. Jadi hadis ni nak mengajar pada kita, nak benci musuh tu pun sekadar sederhana saja, silat-silat hawalan, dia esok jadi kawan kita. Kita benci pula tuan-tuan, sebenarnya bukan tak boleh benci, tapi bukan kita benci batang tubuh dia. Ini kita kena ingat, kita benci perbuatan dia. Kalau perbuatan dia menjurus kepada maksiat, kita benci, yes. Bukan benci diri dia, benci maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi dia ada harapan tak untuk patah balik? Ya, dia ada harapan. Sebab tu kita kata sederhana tu. Jangan terus laknat, laknatullahi alaih, laknat Allah pada dia. Tuan-tuan, reserve tak reserve? Belum. Tuan-tuan kenal tak ada seorang nama apa yang buat filem fitnah tu di Holland? Belanda yang buat filem fitnah. Kenal tak? Apa nama dia? Saya betul ingat nama dia, nama Belanda kan. Kan dia buat filem kutuk Nabi ya. Kutuk kau-kau punya. Kutuk sungguh yang kata Nabi SAW menimbulkan kemarahan umat Islam seluruh dunia. Tuan-tuan, kawan tu buat filem tu, lah ni dia mengucap dua kalimah syahadah. Siapa sangka? Nampak? Ya. Sebab tu kita kata sederhana. Dan kita benci tu bukan benci batang tubuh dia, benci perbuatan dia. Tapi ada ruang. Kalau orang macam tu hak kutuk Nabi, kau buat filem pula, boleh masuk Islam. Orang lain boleh tak? Sehingga kan baru 2 hari lepas, ketika mana saya bersembang dengan Syekh Ali, baca kitab sikit kat dia, Syekh Ali Al-Qaradari, Setiausaha Kesatuan Ulama Dunia, yang baru datang Malaysia. Dia ada program seminar, sempatlah jumpa dia sekejap, menadah ilmu sikit-sikit, minta taujihat dia, minta nasihat dia. Antaranya dia sebut, dia kata kawan ni bila dia masuk Islam, kerajaan Saudi kan panggil buat umrah ke haji, tak ingat saya. Ya. Mari ke Mekah, dapat tetamu. Tetamu kerajaan. Dia juga dapat undangan. Kebetulan pada waktu tu Syekh ni dia juga dapat undangan juga. Dapat undangan. So dapat undangan, tuan-tuan, dia orang ni kadang ada special. Kalau pergi makam Nabi pun ada special waktu yang orang lain tak boleh kacau. Special lah. Sebab dapat undangan Malik, undangan raja kan, Saudi. Pergilah. Dia kata ketika mana tu dia bersama dengan kawan ni. Kawan ni mak kawan hak yang Holland ni, hak Belanda. Dan dia kata aku tengok dia menangis depan makam Nabi, minta maaf kat Nabi. 1.5 jam dia menangis. Dia minta maaf, dia silap, dia kutuk Nabi, dia buat filem apa semua tu.
Dia jumpa makam makam Nabi, seolah-olah macam dia berjumpa Nabi. Sungguh dia menangis 1 jam setengah minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh ni kata apa? Aku tengok dia, Allah, aku rasa aku pula kerdil. Aku tengok dia, aku ni aku rasa kerdil. Dia ni boleh 1 jam setengah tuan-tuan menangis sungguh-sungguh. Maknanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Nabi atas apa yang dia lakukan selama ini, kesilapan-kesilapan dia, dan dia nak cover balik. Tuan-tuan, sebab itu ada ruang untuk orang itu patah balik. Sebab tu kalau benci tu jangan benci sungguh. Benci itu ada hak dia. Pasal apa kita benci? Sebab maksiat. Dia buang maksiat, tak benci. Tapi kalau benci sungguh 7 keturunan pula sumpah tuan-tuan, pakai dak dah, orang kata berpatah arang dah, habis tak ada apa dah. Maka dengan sebab itu kena reserve. Tengok hadis ni kata apa? Abghid aduwaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Benci musuhmu itu sekadar sederhana saja, mana tahu barangkali dia akan menjadi kesayanganmu pada suatu ketika di hari yang lain. Baik, kita tengok pedoman dan iktibar hadis. Antaranya, hal ini dia kata lebih teruk lagi pengharamannya tentang mematuhi musuh ketika musuh kuat. Menjadi kebiasaan golongan munafik akan cuba mendekatkan diri kepada pihak musuh. Ini disebabkan hati mereka yang penuh dengan pelbagai jenis penyakit. Ini pok munafik. Mereka meletakkan sepenuh harapan pada musuh agar suatu hari nanti akan dapat dimanfaatkan. Tak bolehlah. Maknanya bagi letak pengharapan pada musuh ni, letak sungguh, itu tak boleh. Itu satu perkara yang berlaku kepada golongan munafik. Firman Allah Ta'ala, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Maksudnya, dalam pada itu engkau lihat orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya, segera berusaha mendampingkan diri kepada Yahudi dan Nasrani sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami minta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umat Islam, atau mendatangkan satu hukuman dari sisinya terhadap golongan munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya. Surah Al-Ma'idah ayat 52. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 138 Allah sebut, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Sampaikanlah kabar berita kepada orang munafik bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa tidak terperi sakitnya, iaitu orang yang mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Tidaklah patut mereka, ini golongan munafik, mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang kafir itu, karena sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya milik Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Baik, tuan-tuan, kita nak benci golongan musuh ni, sebutlah hadis tadi sebut sederhana, tapi bukan bermakna kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada musuh. Tu tak boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan munafik. Siapa golongan munafik, tuan-tuan? Golongan munafik ni ada di Madinah, di Mekah tak ada. Di Mekah ni Nabi hanya berhadapan dengan golongan musyrikin Quraisy. Bila pergi Madinah, tuan-tuan, di Madinah Nabi berhadapan lebih ramai lagi musuh Yahudi, munafik. Siapa munafik? Munafik ni asal maknanya, munafik ni orang yang berpura-pura Islam tapi hatinya kufur. Sebab apa jadi macam tu? Baik, kita tengok asal usulnya. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, yang pada ketika itu dikenali sebagai Yathrib, waktu itu ura-ura yang nak jadi ketua di Madinah ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ura-ura yang jadi ketua. Dia nampak semakin kuat lah, dia bina kekuatan dia.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu tuan-tuan, bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang Aus dan Khazraj yang berpakat, yang bersatu, yang akhirnya dinamakan sebagai Al-Ansar, golongan Ansar, yang membantu golongan Muhajirin, golongan Mekah hijrah ke Madinah. Golongan Ansar ini melantik Nabi SAW menjadi pemimpin, menjadi ketua di Madinah Al-Munawwarah. Bila macam tu tuan-tuan, ia menimbulkan satu ketidakpuasan hati daripada Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga pengikut-pengikut dia. Maka tak puas hati. Tapi dia nak lawan tak boleh sebab tak cukup kekuatan. Nabi Muhammad dah dilantik dah. Buat macam mana? Akhirnya mereka mengambil satu taktik. Satu taktik berpura-pura sebagai pengikut Nabi SAW, solat belakang Nabi, duduk dengan Nabi, berpura-pura sebagai Islam, tetapi hakikatnya mereka ini kufur. Sebab itu kalau golongan musyrikin dengan munafik, dia suka kaedahnya munafik teruk ni. Sebab munafik kufur, dia kufur tetapi dia menipu dengan menunjukkan bahawa seolahnya di Islam. Orang kufur mau musyrik memang jelas dia kufur, kenal sangat. Munafik tak kenal, nampak depa Islam. Itu sebab itu Quran ketika mana cerita tentang munafik, Allah sebut fi darkil asfali minan nar, berada neraka yang paling ke bawah. Sebab apa? Sebab mereka ni lebih teruk daripada golongan kafir. Sebab golongan kafir dikenali, tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Itu. Tapi tuan-tuan, hikmahnya Abdullah bin Ubay walaupun dia munafik, anak dia dah, anak dia Islam, beriman pada Allah, nama dia Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu hari anak Abdullah bin Ubay dia cakap kepada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah bapa aku dijatuhkan hukuman bunuh, sebab dia banyak menentang Islam kan, banyak memporak-peranda kan, banyak dalam perang Uhud contoh, dah keluar 1000 orang, dia pujuk-pujuk 300 keluar daripada soft peperangan ni. Ada 1000 umat Islam nak lawan dengan 3000. Tiba-tiba dalam perjalanan tu dia berjaya pujuk 300 golongan munafik keluar. Bayangkan tuan-tuan, dah lah sikit, 1000 je lawan 3000, keluar lagi 300. Psikologi war, peperangan psikologi. Allah bin Ubay dia buat macam-macam. Kok mana pun nak penjatuh Nabi SAW, kok mana pun dia nak bagi Nabi, dia nak supaya Nabi ni dijatuhkan, sebab dia nak ambil kedudukan itu. Sebab itu tuan-tuan, anak kepada Abdullah bin Ubay dia pernah tanya Nabi, kalau ada hukuman bunuh, ya Rasulullah, bagi aku akan bunuh pak aku. Aku tak nak orang bunuh, biar aku. Walaupun aku sangat menyayangi pak aku, tapi untuk Islam, untuk Islam. Tu dia begitu tegas. Pernah sekali tu Abdullah ni dia minta air. Satu riwayat kata air lebihan minum, satu riwayat kata air lebihan wuduk Nabi SAW. Minta air lebihan Nabi, air minum lah kita kata, air minum, nak bawa pada pak dia. Dia bawa pada pak dia supaya pak dia ni taklah jadi, kita kata, teruk sangat menentang Nabi ni kan. Bawa kat pak dia Abdullah bin Ubay, sebagaimana diceritakan juga oleh Sya'rawi dalam kitab tafsir beliau. Masuk waktu lah. Tuan-tuan, dah bunyi itu menunjukkan masuk waktu. Jadi jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan sambung cerita kita selepas daripada azan isyak yang akan dikumandangkan sebentar lagi. Jadi kita berehat lebih dahulu, insyaAllah kita jumpa selepas ini, insyaAllah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Dan sebelum saya nak sambung cerita tadi, saya nak tengok dulu soalan yang dah masuk ni, saya jawab sikit sebelum saya sambung. Ustaz, macam mana pesakit yang terlantar sakit terlentang je boleh ke hospital nak solat menghadap kiblat? Baik, kalau duduk atas katil tuan-tuan di hospital tu, kau boleh diarahkan, contohnya di atas katil sana kiblat, kaki dia menghadap kiblat,
Kepala dia terlentang kan. Dia letak atas bantal bagi tinggi sikit kepala dia menghadap kiblat. Begitu. Dia boleh ubah katil lah setakat manhaj mampu lah. Setakat manhaj boleh. Ustaz, dari apa yang saya fahami, kita tak boleh membatalkan solat atau keluar dari solat dengan sengaja. Persoalan saya ialah, bolehkah solat itu solat semula selepas sudah menyempurnakan satu solat dengan lengkap sebelumnya, tapi merasakan tidak khusyuk dengan solat yang dilakukan itu? Dan adakah diterima solat fardu yang tidak khusyuk? Tuan-tuan, khusyuk benda abstrak. Khusyuk ni perkara yang melibatkan kita nak apa, nilai dia secara angka tak boleh. Khusyuk ada sikit banyak. Sebab tu setiap orang ni solat dia, Nabi sebut ada yang dapat 1/8, ada dapat 1/4, ada dapat 1/2 pahala, bergantung pada khusyuk dia. Jadi apakah tuan-tuan, kita bila solat tu kita kurang khusyuk, kita nak solat semula? Tidak. Sebab solat dah sah sempurna. Maka kau nak solat, nak dapat khusyuk, nak solat ni waktu satu lagi. Sebab apa? Nanti akan timbul was-was. Lepas solat pula, tak khusyuk pula, solat lagi. Kalau tak khusyuk pula, kerja dah solat je, dalam keadaan tadi buat kerja lain dah. Dia boleh pengulangan solat ni ada keadaan berbeza. Keadaan macam ni, dia dah solat seorang, tiba-tiba lepas solat ada pula solat jemaah. Itu dia boleh ulang. Dipanggil i'adatus solah. Ulang sebab apa? Sebab nak dapat pahala jemaah. Dia panggil ulang tu, dia panggil sunat. Tapi kalau solat jemaah dah, tiba-tiba nak solat pula seorang, itu dah. Tak ada lagi solat yang ada waktu ketika itu. Takut tadi tak khusyuk. Hal lepas tu lepas. Sebab khusyuk dia tidak membatalkan solat. Dia tak batalkan solat. Cuma dia pahala tu. Jadi boleh tak kita pastikan kau sekarang khusyuk akan datang lagi khusyuk? Kau sekarang tak khusyuk, selagi semayang boleh khusyuk? Tak pastikan. Silat lagi tak khusyuk dah. Kan? Maka dengan sebab itu, bab khusyuk ni tidak membatalkan, maknanya dia tak perlu ulang solat. Baik. Ni sahabat kita bagi nama dah, Arnold van Don, bekas ahli politik Belanda yang terbabit dalam filem fitnah yang masuk Islam dan aktif dalam pembangunan Muslim Belanda. Nama payah, Arnold van Don. Ustaz, mahu bertanya tentang hukum insurans konvensional untuk kereta baru. Perlukah kita tukar kepada takaful? Bukan sekat perlu tuan-tuan, wajib. Wajib tukar kepada takaful. Sebab apa? Sebab insurans konvensional adalah insurans yang berasaskan riba. Marilah syarikat apapun, kita tidak tertentu kepada mana-mana syarikat. Insurans konvensional berasaskan riba. Riba ini satu perkara yang haram, yang jelas haram. Allah Ta'ala isyarat perang terhadap orang yang terlibat dengan riba. Maka dengan sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk tukar kepada insurans takaful. Sebab yang Islam ni takaful, tak kira takaful apa pun. Sebab banyak takaful ni kat Malaysia sekarang ni. Mana-mana takaful dibenarkan sebab dia berasaskan kepada Islamik punya insurans, dan dia ada panel syariah. Dia ada panel syariah yang akan menentukan sama ada ia bertepatan dengan hukum syarak ataupun tidak. Jadi satu kewajipan untuk kita pastikan. Okey? Ustaz, mohon hurai sedikit setara mana situasi sebuah parti yang memusuhi pemerintah mengambil pendekatan menasihati dalam perkara melakukan maksiat dan kezaliman, tapi itu dibenci oleh kawannya. Bab politik yang berlaku sekarang ni lah. Macam saya sebut tadilah, kadang ni masa kawan tu kawan sungguh, masa berkelahi tu berkelahi sungguh. Berkelahi sungguh tuan-tuan. Kan? Siapa heran? Kenapa jadi macam tu? Sepatutnya kita utamakan penyatuan, kesatuan. Al-hubbu fillah. Cinta kepada semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak betul? Okey, bila bincang tak mana yang tak betul. Tuan-tuan, macam kita benci seseorang, dia benci macam tadi hadis tadilah. Jangan letak kira dia buat betul pun salah, dia buat salah pun salah. Itu tak betul.
Hatta kepada siapa sekalipun. Orang kadang dia tak suka kerajaan, A sampai Z semua tak betul belaka. Dah, hak betul itu betul lah. Hak salah tu salah lah. Kita tegur yang salah, yang betul betul lah. Maknanya jangan jadi orang yang kira masuk bakul semua sekali. Betul salah kira salah. Pasal aku tak suka kat dia, semua hak dia buat betul pun kira salah. Benci pada orang, itu dia pergi benci sungguh-sungguh. Nabi larang dah tadi. Jangan sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab kita kena rasional. Yang salah tetap salah. Betul ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebab ada orang pula pasal apa pula? Betul semua. Hak salah pun kira betul. Tak boleh ke? Tak boleh juga. Oh, dia sokong punya pasal hang betul pun betul, hang salah pun betul. Ini pun tak boleh. Sebab apa? Sebab benda yang ma'ruf jelas, yang mungkar jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Kita terima yang halal, kita tolak yang haram. Ada macam tu. Keadaan dia. Bagaimana kita nak menghadapi orang yang hampir dengan kita asyik menyalahkan takdir apabila menghadapi sesuatu ujian. Contohnya dia mengatakan Allah tak adil terhadap dia. Maknanya kita kena bawa dia untuk belajar akidah. Dia ada masalah dari sudut keimanan kepada qada dan qadar. Rukun iman tuan-tuan ada 6. Ini kena jelas. Dia menyalahkan Allah tak adil pada dia, tuan-tuan. Kita boleh tak adil, Allah Ta'ala berlaku adil, tuan-tuan. Hak kita, dia kata aku minta siapa tak dapat. Adil kat mana? Baik, yang tak minta dapat tak? Kita tanya dia. Apa yang aku tak minta? Oh, dia tanya balik. Semua aku minta. Bohong. Pagi tadi hang boleh menampas, hang minta dah ke Allah, ya Allah aku nak menampas hari ni, minta tak? Minta tak? Tak minta pun Allah bagi tak? Allah bagi. Hang minta tak, ya Allah aku nak makan dan nak bagi rasa, lidah tu boleh rasa, minta tak? Ada orang makan tak rasa? Ada. Macam boya bukan rasa. Mesti bagi kita tahu dia tak rasa sebab dia tak ada lidah. Boya kan lidah tak? Baru ni saya ada program kat Sarawak, ada forum perdana di Sarawak, rakaman lah. Daripada Kuching tu nak pergi 6 jam, tuan-tuan, naik 2 kali naik ferry. Bila naik ferry je tanya kawan tu, hak bawa tu, driver tu, dia boya tak sungai ni? Dia kata lately ni ustaz, dia kata kebelakangan ni boya makin banyak dah. Dulu masa saya kecil-kecil boya tak apa dah sangat. Setelah ni rumah saya, dia kata dia beli rumah tu dekat dengan sungai. Baru ni boya sangkut longkang. Kawasan perumahan dulu dia punya nak banyaknya boya. Banyak. Dan Sarawak terkenal dengan boya, tambah kalau di batang lupar lah apa-apa semua tu, lagilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi apa tadi? Hilang cerita pasal boya. Ni tadi ni, okey. Orang menyalahkan takdir ni kan, soalan lupa soalan. Orang menyalahkan takdir tadi, kita sebut bagaimana yang dia boleh rasa nikmat makan tu pun dia minta ke Allah tak? Dia tak minta Allah bagi tak? Allah bagi. Tuan-tuan, Allah bagi banyak sangat. Sebab apa kamu nak menyalahkan Allah? Sebab kadang-kadang aku dapat ujian macam-macam. Ujian itu nak mengangkat kita. Kalau kita kena ujian, tuan-tuan, para Nabi lagi banyak ujian daripada kita. Siapa yang paling banyak ujian kalau bukan para Anbiya alaihi wassalatu wassalam? Nampak? Adakah kamu lebih baik daripada para Anbiya? Tuan-tuan, sebab itu orang yang menyalahkan takdir, dia tak beriman, kita nak bawa dia ke kuliah akidah. Mungkin dia tak faham. Okey, kita fahamkan dia. Sebab iman ni, tuan-tuan, antaranya beriman kepada qada dan qadar. Itu sangat penting. Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, kita tak akan putus asa. Hidup kita walau apa berlaku pada kita, kita dah berusaha sebaik mungkin
kita berusaha dan kita bertawakal, dan apa yang berlaku pada kita, kita tidak akan putus asa. Itu kelebihan orang yang beriman pada qada dan qadar. Jadi kawan ni masalah tang ni. Jadi perbetulkan. Kita bantu dia. Ajak dia datang kuliah, terutama yang berkaitan dengan kuliah akidah. Kuliah akidah. Iman. Bagaimana kedudukan orang muslim yang membenci sebahagian daripada hukum Islam dan menyukai pada sebahagian hukum yang lain. Tuan-tuan, sebagai orang Islam, kita kena sayang apa juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa bangga dengan Islam. Itu satu perkara yang jelas. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu golongan, satu bangsa yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Itu kita kena ingat. Tetapi sekiranya wa idza btaghaina al-'izzata bighairi al-islam adhallana Allah, kalau kita mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Sebab itu perkara pertama sekali, apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi, apa yang ada dalam Islam, sebagai orang Islam, apatah lagi kita nak kena ada rasa cinta, rasa sayang. Itu penting. Ini juga nak mengukur bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hukum Islam kita benci, di mana kita kata-kata di mulut yang kita beriman pada Allah, tapi hukum Allah kita benci? Nampak tak tally tu? Clash. Kita kata kita beriman, tapi dalam masa yang sama hukum Allah kita benci. Peraturan Allah kita tak suka. Beriman dekat mana? Dia kalau betul-betul beriman, apa juga yang datang daripada Allah, kita akan terima dengan sepenuh jiwa, sepenuh raga. Jiwa dan raga. Sebab apa? Sebab sayang kita pada Allah, cinta pada kita pada Allah, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak sambung cerita saya tadi sebelum nak tengok balik soalan. Sambung cerita munafik tadi. Tak habis. Iaitu cerita anak kepada Abdullah bin Ubay. Satu hari dia bawa air daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa pak dia. Pak, minum air ni. Pak dia kata, ya abang air daripada Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan bapak lepas ni kot tak musuh. Benci dia sangat ambil berkat Nabi sikit. Apa kata Abdullah bin Ubay? Dia kata, daripada kamu bawa air Muhammad, aku lebih rela ambil air kencing mak kamu daripada air Muhammad. Tu dia Abdullah bin Ubay. Rupa-rupanya dia semayang belakang Nabi, dia duduk berpura-pura duduk dengan Nabi tu, berpura-pura je. Tapi sebenarnya dia benci kat Nabi, benci yang teramat sangat. Sebab itu golongan munafik lah Allah Ta'ala sebut, mereka ini memang memberi walak sepenuhnya kepada golongan kafir, bukan pada orang Islam. Tak. Ketaatan mereka kepada musuh Islam, itu yang paling utama bagi mereka. Baik. Yang pertama kita lihat dalam kitab ini, orang Islam meminta bantuan daripada bukan Islam bagaimana? Sebab cerita tadi hubungan Islam dengan bukan Islam, musuh tak musuh. Persoalan orang Islam minta bantuan kepada orang bukan Islam. Tidak menjadi kesalahan jika ada orang Islam, sama ada dia daripada golongan hakim, iaitu penguasa, ataupun rakyat jelata, meminta bantuan kepada yang bukan Islam dalam sebarang hal teknikal, seperti perkara yang ada kaitan dengan bidang keduniaan, iaitu tiada kaitan dengan soal keagamaan, seperti dalam pengetahuan ilmu kedoktoran, perkembangan industri, tanaman dan seumpamanya. Meskipun yang paling elok bagi kaum muslimin untuk memadai dengan apa yang ada pada diri mereka semata-mata, apabila sudah cukup sempurna pengetahuan mereka dalam hal yang seumpama itu. Baik, perkara pertama, boleh tak minta bantuan orang bukan Islam dalam hal keduniaan? Itu tidak masalah. Kita jumpa doktor bukan Islam berubat, okey, tak masalah. Kita jumpa engineer bukan Islam buat bangunan, no problem. Walaupun kalau ada orang Islam lebih baik. Kalau ada orang Islam, doktor pakar Islam,
duk terpakai Islam, Muslim lebih baik. Tetapi kalau tak ada, tak apa, boleh. Orang bukan Islam. Saya tuan-tuan baru ni pergi Jepun, bermusafir ke Jepun untuk buat satu research tentang halal produk di Jepun. Kalau kita tengok perkembangan Jepun, Masya Allah, orang Islam tak ada, tapi nilai Islam ada. Nilai Islam tu ada, orang Islam tak ada. Saya pergi restoran halal, tengok adalah yang dimiliki oleh orang Islam, tapi banyak juga restoran halal. Memang halal, ada cop halal, apa semua, pemantauan. Kita minta nak buat interview, temu ramah dengan tokek. Main tokek rupanya non-Muslim, bukan Islam, tapi dia committed untuk halal. Tu dia kan? Orang bukan Islam. Sekali itu saya pergi, ada satu hotel dekat Fuji, Hotel Syariah Hotel Fujisan nama dia. Tuan-tuan type dalam Google lu dapat Syariah Hotel Fujisan. Hotel tu baru buka. Nama hotel Syariah ni maknanya very power di Jepun, bukan di Malaysia. Kalau hotel Syariah di Malaysia, kita ada tak nama hotel Syariah kat Malaysia? Ada tak? Di Malaysia kita tak heran. Di Jepun, masyarakat yang non-Muslim ada nama hotel Syariah. Saya pergi, panggil manager dia. Member dia seorang pandai cakap Jepun, duduk di Jepun lama. Dia lah translator. Kalau tidak, kita nganga, kita arigato gozaimasu tu je tahu. Arigato tu je. Manager main masuk hotel ni. Hotel tak besar mana, ada renovation lah. Asal rumah lama sokong. 2 tingkat dia buat hotel. Masuk tu dekat front desk tu ada Quran, ada terjemahan Quran dalam bahasa Jepun, ada buku hadis 40 terjemah bahasa Jepun, ada kepih putih tu. Dua atas front desk. Kan? Masuk buka kasut. Allah tuan-tuan, bersih. Saudara kata Jepun dah terkenal dengan bersih dia. Nama pula Syariah Hotel, bersih, cantik, bersih, elok. Ada siap tempat ambil wuduk lagi. Ambil tempat ambil wuduk, dia letak macam pipe tu, ada pula tola-tola untuk lap, tak nak bagi basah. Dia cukup jaga bab tu. Bilik siap selengkapan. Kalau kita tanda kiblat Malaysia biasalah. Dia orang tu mana ada kena kiblat tak kiblat. Ni ada tanda kiblat, semua ada. Makanan semua halal. Tengok cantik. Tanya manager dia, interview, tanya. Saya suka tanya Islam ke tak? Kawan translate lah. Dia bertanya dia ni Islam ke tak? Tanya, rupanya tak Islam pun. Tak Islam, tapi committed. Kan? Hang tak Islam, hang tahu tak syariah tu apa? Aku pun tak tahu syariah apa itu. Tapi aku tahu kami nak fulfill apa yang orang Islam nak, kita buat semua. Baik halal ke baik apa, kita buat semua. Itu dia. Itu kadang-kadang tengok tu nilai Islam bersih tu utamanya. Allahu Akbar. Dia orang ni disiplin. Bersih tuan-tuan. Jepun ni payah nak cari tong sampah. Tak ada. Dia ada tapi tempat tertentu je. Dan bila tak ada tong sampah, kalau tempat kita tak ada tong sampah, berselerak sampah. Sampah tak ada tuan. Sebab dia jadikan satu budaya dalam masyarakat dia, sampah masuk poket. Balik lagi berbuang dalam tong sampah. Kita duk naik kereta pun sampah keluar-keluar. Duk naik kereta tu tengok, kulit kacang, faham. Tu tisu pun lah. Islam ajak lagu tu ada pun. Jepun tuan-tuan, dia tak Islam, dia bukan Muslim, tapi nilai Islam tu ada. Sampah, walaupun tong sampah tak ada, nak cari dia pekan tong sampah merata tempat tak ada tuan. So sampah buang mana? Dalam poket dia orang. Macam tu. Maka dilatih budaya macam tu. Bersih. Disiplin saudara kira. Kereta api tuan-tuan, walaupun kita tahu dia ada waktu, rush hour dia panggil. Waktu yang peak time, waktu orang pergi kerja balik kerja, penuh kereta api ni ramai. Kereta api bawah tanah ni. Tapi masa nak naik kereta api dia beratur cantik, elok. Kalau kita buka-buka pintu serbu, ramai kan. Dia beratur elok. Tak nak siapa suruh beratur cantik. Turun kereta api tu pula, sekali naik tangga eskalator kan, dia bawah tanah dia naik turun naik kan. Automatik nak naik tangga beratur.
Elok. Kalau kita naik tangga kongka 3-4 orang nak potong tak boleh. Ni dia beratok belah kiri, dia bagi ruang kalau siapa-siapa emergency, dia potong belah kanan. Beratok cantik elok. Baik budak sekolah, baik orang tua, baik remaja, semua cantik. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu kita sebut bahawa orang Islam tak ada. Bukan tak ada lah, tak ramai je pun bukan ada orang sesangat. Tapi nilai-nilai Islam itu ada. Itu dia Jepun. Jadi tuan-tuan, kita nak minta tolong mereka ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Terutamalah hal-hal keduniaan. Dalam sejarah Islam pun kita dapati bahawa Rasulullah SAW pernah mengupah Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi petunjuk jalan ketika baginda meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sedangkan Abdullah bin Uraiqid ketika itu seorang musyrik. Sebab kita tahu dalam peristiwa hijrah, Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Siapa jadi pemandu jalan yang bawa ke jalan pantai daripada Mekah ke Madinah? Seorang nama dia Abdullah bin Uraiqid. Dia bukan Islam, musyrik. Tapi Nabi upah dia. Makna boleh minta tolong dia. Sebab apa? Sebab dia jujur dalam soal ini. Dia tak khianat, maka boleh. Maka dengan sebab itu para ulama berkata, tak semestinya kerana dia seorang kafir maka dia tak boleh dipercayai sama sekali. Dah. Bukan seorang kafir tak boleh percaya dah. Macam orang Jepun tadilah. Walaupun dia bukan Islam tapi dia committed. Kalau sebut halal dia jaga suruh. Kita boleh percaya. Ada pemantauan apa semua, kita boleh percaya. Maknanya bukan seorang kafir dia tak boleh percaya dah. Boleh. Tambah-tambah yang jujur. Maka dengan sebab itu kita tengok Nabi SAW boleh upah seorang yang bukan Islam ketika dalam hijrah. Sedangkan peristiwa hijrah ni tuan-tuan, dia bukan calang-calang ni, peristiwa yang sangat-sangat mengundang risiko bahaya yang besar ni. Dahlah orang musyrikin dah keluar buat wanted 100 ekor unta, dead or alive, boleh tangkap Nabi SAW. Bukan jalan-jalan ni. Tetapi di sini pun boleh dalam keadaan macam tu. Maka dengan sebab itu ulama membenarkan bagi pemimpin orang Islam meminta bantuan daripada yang bukan Islam, khususnya golongan ahli kitab dalam bidang ketenteraan sekiranya ada peperangan, dan boleh ditetapkan sebahagian daripada harta rampasan perang ghanimah untuk mereka sebagaimana yang diperuntukkan untuk golongan orang Islam. Boleh. Kalau mereka itu boleh dipercayai, boleh. Ada perjanjian dengan mereka. Az-Zuhri meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah meminta bantuan daripada kaum Yahudi dalam sesetengah peperangan. Lalu diberikan kepada mereka beberapa bahagian daripada harta rampasan perang tersebut. Tetapi tuan-tuan, disyaratkan pula orang yang diminta bantuan itu ialah orang yang mempunyai pandangan yang baik terhadap orang Islam. Sekiranya seorang itu tak boleh dipercayai, maka tak boleh diminta bantuan daripadanya. Kena tengok juga dia memberi masalah kebaikan pada Islam ataupun tidak. Kalau dia boleh dipercayai, dia jujur, boleh tak minta bantuan? Boleh tak tahalluf? Boleh tak berpakat? Boleh. Tetapi kalau didapati bahawa dia mengkhianat, didapati dia tak percayai, didapati tidak jujur, maka pada ketika itu tidak boleh meminta bantuan lagi. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan kepada umat Islam itu sendiri. So it's depend, bergantung. Secara umumnya boleh minta bantuan, tetapi sekiranya mereka boleh dipercayai. Itu keadaan dia. Ini kerana jika kita sendiri dilarang minta bantuan kepada orang yang tidak boleh dipercayai daripada kaum muslimin, seperti golongan yang sering mengecewakan urusan orang Islam atau golongan yang suka menyebarkan berita buruk, maka lebih-lebih lagi daripada orang kafir, sebagai disebut dalam kitab Al-Mughni. Kalau orang Islam sendiri pun yang tak jujur, kita tak boleh minta tolong sebab dia akan mengecewakan kita. Apatah lagi kalau yang tak jujur itu datang daripada bukan Islam. Itu dia punya signifikan dia. Kalau orang Islam sendiri pun kalau tak jujur, kita tak akan minta tolong pada dia. Kaki rasuah, kaki tipu, kaki penyelewengan, nak minta tolong tak? Wasak habis semua. Itu Islam. Tiba-tiba bukan Islam pula panggil lagu tu, lagi-lagi tak boleh minta tolong. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan yang negatif. Seterusnya, tidak menjadi kesalahan bagi seseorang Islam memberi hadiah kepada yang bukan Islam,
dan menerima hadiah daripada orang yang bukan Islam serta membalasnya. Ini kerana telah sabit daripada Nabi SAW pernah diberi hadiah oleh beberapa orang raja pada zamannya, dan baginda menerima hadiah itu, sedangkan raja-raja itu semuanya bukan Islam. Setakat nak terima hadiah, bagi hadiah, tak ada masalah, boleh. Sebab itu dalam kes, tuan-tuan, kes sambut Deepavali ataupun sambut Christmas yang tak lama lagi, boleh ke tak boleh orang Islam sambut perayaan bukan Islam? Yang pertama, kalau kita sambut perayaan bukan Islam, memang tak boleh lah, sebab dia berdasarkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ulama bincang, kau setakat nak ucap tahniah, bagi hadiah, boleh ke tak boleh? Bukan nak merayakan, tapi just nak jaga hubungan saja. Dia jiran kita, dia sahabat kita, kita baik dengan dia, nak jaga hubungan. Boleh ke tak boleh bagi hadiah? Kata Syekh Dr. Mustafa Zarqa, boleh. Boleh sekadar nak jaga hubungan. Kita boleh bagi hadiah, kita boleh terima hadiah, tetapi bukan untuk turut merayakan sesuatu yang syirik kepada Allah, itu tak boleh. Nampak? Dia ada apa tahap-tahap dia. Pasal apa kita perlu jaga hubungan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni memandang kawan kita yang non-Muslim, kita pandang dia bukan pandang dengan pandangan dakwah. Ini masalah. Sepatutnya kita pandang dengan pandangan untuk tarik dia kepada Islam. An-Nadawi, ulama besar India, dia menulis kitab Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, apa yang dunia rugi dan kejatuhan orang Islam. Ketika mana runtuhnya Masjid Babri kah di India tu kan, berlaku pertempuran. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya ketika mana Islam menguasai India, satu ketika dulu Islam menguasai India lama tu, tapi mereka tak buat kerja. Mereka tak betul-betul Islamkan orang India ni. Akhirnya suburnya orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba hari ini berlakunya, waktu itu berlakunya diruntuh masjid dan sebagainya. Maka begitu juga kita, tuan-tuan. Hari ini bila mana kita tak ambil cakna langsung buat dakwah ni kepada non-Muslim, terutama kawan-kawan kita, apa-apa berlaku pakai datang, anak cucu kita akan menyalahkan kita. Ni tok ini aku punya pasal lu ni. Islam ni rasa hak eksklusif dia orang je, dia tak sampaikan. Satu. Yang kedua, non-Muslim kawan kita itu akan dakwa di akhirat esok. Sebab apa? Sebab kita berkawan dengan dia, sepatah pun kita tak ajak dia kepada Islam. Kita cuai. Hanya kita tahu buat permusuhan saja. Tuan-tuan, kita musuh, kita sebut dia bukan batang tubuh dia, musuh kerana syirik dia, tetapi kita pula kena bagi tahu Islam pada dia. Macam tu. Sekurang-kurangnya dia tidak bermusuh dengan Islam. Satu peristiwa, jenazah diusung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah Yahudi, tuan-tuan. Lalu baginda berdiri kerana menghormati jenazah itu. Lantas seorang sahabat bertanya, berkata pada baginda, "Ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi." Lalu baginda menjawab, "Bukankah dia juga satu nyawa?" Penghormatan kepada manusia tetap ada walaupun dia non-Muslim, walaupun dia bukan Islam. Itu cantiknya Islam, tuan-tuan. Bukan sesuatu bukan Islam ni musuh 100%, no, tak. Ada ruang. Silat-silat hari bulan, bila dia masuk Islam, dia lebih baik daripada kita lagi. Berapa ramai orang, tuan-tuan, yang baru ni saya dengar cerita, ada seorang artis yang berhijrah. Apa punca dia hijrah? Dia jaga kedai. Seorang mu'allaf baru masuk Islam, lalu ke kedai dia, ajak semayang. Dia tak semayang, ajak pergi semayang, jom. Lah dia rasa malu. Malu sebab apa? Kawan ni baru kenal Islam sehari dua, tetapi committed dengan Islam. Aku ni Islam lama dah, tak kenal. Akhirnya dia berubah dengan kawan mu'allaf ni, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia hari ni bukan Islam, approach betul-betul dia Islam lebih baik pada kita lagi. Jadi maknanya kita kena lihat sebagai lihat untuk menyampaikan Islam, supaya kita tidak dipersalahkan di kemudian hari, kita tidak didakwa di akhirat esok.
kerana kelalaian kita, tidak melaksanakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, yang sepatutnya dilaksanakan untuk menyampaikan Islam pada semua. Sebab apa? Sebab Islam ni rahmatan lil alamin. Dakwah itu adalah untuk semua, dan kewajipan dakwah itu menjadi satu kewajipan kepada semua orang, tidak terkecuali. Tambah-tambah kita berpeluang ke arah itu, kita berkawan sahabat-sahabat kita dan sebagainya yang terdiri daripada mereka yang belum kenal Islam, kita kenalkan Islam kepada mereka. Baik, sila tengok soalan. Mana soalan? Ustaz, mohon pencerahan, ada antara kita datang ke masjid untuk berjemaah, tapi bila ada majlis ilmu tak join sama ada balik atau bersembang di luar masjid. Adakah saya sembang kat luar? Tengok ada. Tuan-tuan, sebenarnya dia faham bahawa salat itu wajib, tapi dia tak faham bahawa ilmu juga wajib. Ilmu wajib, tuan-tuan. Apa dalil kata ilmu itu wajib? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis masyhur riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, menuntut ilmu itu faridatun. Apa maksud faridatun? Fardu. Wajib atas individu muslim, setiap individu muslim. Maknanya menuntut ilmu itu wajib, bukan sekat semayangnya wajib. Kita solat wajib, okey. Tiba-tiba kita tak mengaji, tak untuk ilmu. Bila meninggalkan perkara wajib, hukumnya apa? Haram. Meninggalkan perkara wajib, hukumnya haram. Maknanya mereka yang tak mau menuntut ilmu, hukumnya haram, walau dia sembahyang sekalipun. Sebab apa? Sebab nak sembahyang tu, tuan-tuan, nak kena tahu betul ke tak betul. Nak tahu betul tak betul, tetap balik kepada ilmu. Ilmu yang akan menentukan. Sebab tu al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Tapi amal bagus, tetapi ilmu tak ada, tak mau. Ngaji tak mau, faham tak mau. Maka silat hari bulan, amalan yang dia buat itu pun satu amalan yang tak kena dan tak betul, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Sebab tu kena pastikan. Ustaz, bolehkah kita memfaraidkan harta tanpa mengikut hukum faraid setelah semua waris bersetuju? Baik, kalau waris ni tidak ada budak kecil, mana waris ni akil baligh belaka, dah boleh buat keputusan sendiri. Ahli waris yang berhak atas harta pusaka ni semua dah akil baligh, dah boleh buat keputusan sendiri. Okey, maka mereka boleh berpakat, bersetuju untuk membahagi sama rata. Kalau ikut suka nak bagi macam mana. Contohnya, hak saya sebagai laki-laki dapat 200,000 contoh. Adik perempuan saya 100,000. Okey? Ikut faraid kan 21 kan, laki perempuan kan. Saya 200,000, adik 100,000. Sebab dia perempuan, saya laki-laki 200,000. Saya tahu hak saya, dia pun tahu hak dia. Tapi pakat-pakat ginilah. Kita adik-beradik masing-masing ada kerja, masing-masing ada pendapatan, ginilah kita pun malas nak. Kita bagi sama banyak lah semua. Bagi sama banyak boleh. Kalau semua bersetuju, maka boleh bagi sama banyak. Seorang apa? Seorang kalkulat tengoklah, semua ada, bagi sama banyak. Setelah semua bersetuju, dan yang bersetuju ni yang berakal balik dan buat keputusan, dan ini ahli waris, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau dalam semua-semua tu ada seorang tak setuju, dia tak setuju, objection, aku tak terima, dia kata, kok mana pun aku nak hak aku. Baik, tuan-tuan, balik pada faraid. Faraid penentu, tidak ada pertikaian lagi kan? Yang tadi ni maknanya boleh sebab apa? Sebab saya 200,000 hak saya, tapi saya nak tanazul, saya nak tak mau ambil hak saya nak ambil 150,000 je. 50,000 bagi kakak, contohnya, tak ada masalah. Duit kita tapi nak bagi orang, boleh tak? Boleh. Itu dalam persetujuan tu. Baik. Untuk jaga hubungan dalam satu tempat kerja, kita ucap contohnya Happy Deepavali, untuk dia boleh ke Ustaz? Kalau ikut Syekh Qaradawi dan dia Syekh Dr. Mustafa Zarqa menyatakan boleh, asalkan bukan untuk niat merayakan, untuk jaga hubungan saja, ucap tahniah tadi kan, Deepavali, sekadar itu saja, dan tidak ada unsur doa dalam ucapan tersebut.
Musuh doa macam mana? Kita ucap happy Deepavali, moga-moga murah rezeki, panjang umur, diberkati hidup. Tak boleh. Pasal apa? Ada unsur doa, tak ada. Benar tak boleh. Ucap just nak jaga hubungan saja, happy Deepavali, okey, no problem. Itu disebut oleh sebagian ulama. Walaupun ada ulama yang tak bagi langsung. Yang tak bagi langsung, tetapi pandangan yang kita kata lebih sederhana membenarkan untuk apa? Untuk mengucapkan selamat sahaja kepada perayaan mereka dengan tujuan untuk menjaga hubungan, bukan untuk tujuan merayakan. Tapi masalah kadang-kadang kita ni lebih raya daripada orang ni. Ulun raya sungguh, mengalahkan dia orang lagi. Ni tak boleh. Sebab apa? Sebab perayaan agama kita tidak boleh turut merayakan sekali. Cuma yang boleh kita sebut tadi dalam kaedah-kaedah yang terhad sebagaimana yang saya sebut tadi. Itu pun bukan niat untuk merayakan, lebih kepada niat untuk dakwah, niat untuk menjaga hubungan supaya kita nak approach dia senang. Kalau kita potong terus tuan-tuan, baru ni ada pula sebut ke saya, Deepavali lah, dia pi raya pula, pi raya satu tak apa, bagi makan. Dia kata bagi makan, dia makanlah capati cicah kuah gulai. Kuah gulai, dia kata ayam tu tak sembelih, tapi dia kata ustaz, saya cicah kuah je, ayam saya tak ambil. Allah, bagus sungguh. Cicah kuah je, ayam tak ambil. Tuan-tuan, ayam tak sembelih tu haram, dengan kuah-kuah dia pun haram. Rupanya ada orang kita faham lagu tu. Saya teringat satu ketika dulu saya pergi Indonesia macam tu juga. Singgah satu kedai, satu restoran, rumah makan, dia panggil rumah makan. Nak makan, tengok-tengok kedai orang Islam ni, orang Islam. Tengok-tengok bekas tu, tengok-tengok ada ayam yang tak sembelih, cucuk. Ayam cucuk. Panggil tokek dia. Bapak Muslim enggak? Ya, 100% Muslim. Oh, Islam. Bapak, cuba dilihat ayam ini. Dia pun tanya, ngapain? Sebab apa? Ayam cucuk, nak makan macam mana? Tak sembelih. Apa dia jawab? Oh, enggak apa-apa. Usah dimakan tengkoknya, makan pahanya. Itu dia. Macam tu lah perangai. Ya, tak sembelih kat tengkok, ya makan tengkok, makan paha. Macam tu juga. Ayam tak sembelih, jangan makan ayam, makan kuah dia, kuah kari dia. Macam-macam tuan-tuan. Sebab itu nak selesai masalah ni, kita sebut tadi, jangan sembahyang saja. Ni kena kaki sembahyang ni, dia solat bagus. Tetapi rupanya dalam amalan dia tidak berasaskan kepada ilmu. Sebab apa? Lepas sembahyang balik, tak mau dah, ilmu tak mau. Sebab itu pentingnya ilmu untuk memastikan segala amalan yang kita lakukan itu satu amalan yang bertepatan dengan hukum syarak. Kita tidak membuat perkara-perkara yang haram, yang dilarang baik kerana kejahilan kita, sedangkan kita ada kemampuan untuk mempelajari dan juga untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dengan rasminya saya umumkan bahawa talian ditutup. Sekarang saya buka soalan secara lisan. Siapa-siapa nak tanya soalan, dipersilakan. Ya. Baik, kalau kita nak berdoa kepada orang bukan Islam boleh. Kita berdoa supaya mereka mendapat hidayah. Nabi sendiri pernah berdoa ketika mana Abu Jahal yang nama dia Amr bin Hisham tak Islam, memang dia hampir sudah tak Islam. Umar Al-Khattab tak Islam lagi waktu tu. Nabi berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umarain, ya Allah muliakan Islam dengan salah seorang dua Umar. Sama ada Amr bin Hisham, Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab. Laki siapa masuk Islam? Umar Al-Khattab. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar ketika menentang Islam. Jadi kalau kita mendoa kepada non-Muslim dalam bentuk supaya dapat hidayah, tidak ada masalah. Yang masalahnya kita doa dapat diampunkan dosa. Tak boleh, dia tak Islam pun dosa apa? Dia tak beriman. Ya Allah ampunkan dosa dia, ampun dosa apa? Dia tak beriman. Itu tak boleh. Doa macam tu tak boleh. Doa untuk mereka mendapat hidayah. Kalau orang Islam tak apalah, tak masalah. Tapi dalam konteks bukan Islam, bukan tak boleh langsung doa, boleh. Nabi pun berdoa. Tapi doa dalam bentuk mendapat kebaikan. Kalau dia masuk Islam macam tadi kan, apa nama tadi? Lupa dah yang Belanda tadi. Kan? Anwar apa tadi kan? Bila dia Islam, dia tak apa berlaku. Dia boleh buat filem lain, cover balik, counter balik.
Untuk sebab kadang-kadang filem ni dia memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Dulu dia buat silap kan, dia hentam Islam betul-betul, kutuk Nabi SAW. Alhamdulillah bila dapat hidayah dia boleh cover balik, dia boleh buat filem lain pula menerangkan tentang kehebatan, keindahan Islam dan sebagainya. Itu kebaikan. So tidak ada masalah untuk doa dari sudut mendapat hidayah di sisi Allah. Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya. Ni dekat sini jauh. Baik. Macam saya sebut tadi, kalau musuh itu tidak suka kepada Islam, yang pertama kita fahamkan Islam kepada dia. Dia tak suka sebab apa? Jahil mungkin. Atau memang dia tak suka, sungguh tak suka. So kena bezakan. Dia tak suka tu sebab jahil ke dia tak suka tu sebab memang dia tak suka? Dua benda berbeza. Kalau dia tak suka sebab jahil, ini peranan kita bagi penerangan. Kalau kita cut terus, nak penerang apa? Tak ada terang langsung. Bagi penerangan. Setelah bagi penerangan pun tak mau juga. Musuh juga. Lakum dinukum waliyadin. Itu kena jelas, ada pemisahan. Cukup. Aku dah usaha nak mau juga sudah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak berkompromi dalam soal untuk menentang Islam, tak boleh. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, namun begitu kita tetap mendoakan kebaikan, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada dia punya tahap-tahap batas-batas dia. Dah kita benci itu pula, saya sebut tadi, bukan batang tubuh dia. Kita benci kepada perbuatan. Macam orang maksiat lah. Orang maksiat bukan kita benci dia, kita benci maksiat dia tu. Kalau dia buang maksiat macam buang penyakit lah. Buang penyakit, sihat walafiat, okey, kita terima. Kan? Sebab itu kalau kita nak kritik, bukan kritik batang tubuh dia, kritik maksiat dia. Ni orang kita kadang-kadang habis semua, dia kritik habis dengan rambut, dengan kaki, dengan tangan. Apa kena mengena dia? Itu Allah ciptakan dia macam tu, tak kena mengena. Jadi maknanya perbuatan dia, okey, perbuatannya itu yang perlu diperbetulkan, maksiatnya itu yang perlu diperbetulkan. Itu keadaan. Sudah kena clear benda tu, kena jelas. Allahu a'lam. Lain soalan? Ya. Ayam. Ayam yang kedai makan, kita tak tahu dia sembelih potong dia tu tidak. Okey. Ayam kedai makan kita tak tahu. Kita nahnu nahkum bizawahir. Kita kaedah dia, kita hukum secara zahir. Pertama kita tengok kedai Islam ke tak. Yang kedua ada halal ke tak. Kan? Biasa kalau kedai bukan Islam tak payah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu sembelih ke tak. Tambah-tambah kalau kita nampak, kadang-kadang tak tahu, tengok dah potong siap-siap dah, mana tahu sembelih ke tak kan, dah potong siap dah, maka kita hukum secara zahir. Ni kedai siapa? Kedai Mak Timah. Tak apalah, kedai Mak Timah dia orang Islam. Orang Islam ni dia tak dia, orang kita pula sensitif halal haram ni, dia takkan ambil benda-benda yang tak betul, benda yang tak sembelih. Kita hukum secara zahir je lah, supaya kita tahu. Yang mana kita tak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Kan? Cuma hari ni senang. Kalau kita dalam konteks kita dalam Nabi ayam hari ni, senang dari sudut mana? Sama ada di sembelih depan kita, ataupun hari ni dah ada cok halal. Kalau di supermarket tengok ada cok halal, kalau supermarket lah. Jangan kita pakai tekak muat beli, jangan. Sebab apa? Sebab penanda aras hari ni adalah cok halal itu sebagai penanda aras, halal ataupun tidak. Jadi dengan ada cok halal tu kita boleh beli. Kalau kita nak beli kat kedai, beli kat supermarket biasanya. Tapi kalau tak ada, kita hindarkanlah diri. Tapi dalam konteks kedai makan, insya-Allah macam tu cara kita berurusan. Dan kalau bolehnya, kalau boleh dapatkan cok halal lagi bagus. Sebab cok halal ni kat Malaysia ni, dia bukan sekadar halal, tapi thayyibah. Bersih semua dia ambil.
Sebab tu kadang-kadang ayak ni pun ada cop halal. Kita kata apa ni ayak ni nak kena cop halal? Ayak kan semua halal? Ada cop halal sini kan? Ayak cop halal apa? Ayak halal lah. Tak tuan-tuan. Tengok pula ayak ni disimpan kat mana? Penapis ayak tu guna penapis filter tu daripada mana? Import daripada China. Tulang yang digunakan tulang apa? Kalau dibuat daripada tulang, bahan yang digunakan tu halal tidak? Yang kedua, tempat penyimpanan ayak tu kat mana? Ada ruang-ruang tipis boleh masuk tak? Lipas boleh masuk tak? Kalau ada ruang-ruang tipis boleh masuk, lipas boleh masuk, tak dapat cak halal. Walaupun ayak sekalipun. Kan? Ni tikus berenang, berenang lah ayak kan. Jadi maknanya dia akan lihat daripada pelbagai sudut. Sebab tu ayak tu ada cak halal. Kita kata apa? Ada halal? Dah. Dia akan lihat semua sekali. Tempat penyimpanan dia bersih tak bersih semua akan dilihat. Jadi kalau ada yang tu selamat. Wallahu a'lam. Lain soalan? Dia gini, kita nak faham satu hadis itu dengan faham Jabariyah. Atau faham Jabariyah? Faham Jabariyah ni semua ketentuan Allah. Betul semua ketentuan Allah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada apa? Tanpa menafikan usaha dan ikhtiar. Kita kena usaha bagi turun. Kita kena usaha bagi stabil. Kalau terima semua, kalau macam tu kita ni bagai kapas di udara, ditiup ke kanan lah kita, ke kiri lah kita. Itu pahaman Jabariyah. Semua ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh buat usaha apa. Itu salah. Itu melibatkan akidah Jabariyah yang salah. Kan? Memang betul. Semua ketentuan Allah betul. Tapi Allah nak untuk kita buat apa? Untuk kita usaha. Buat macam mana aku ni kerja pencuri, takat tu lah aku boleh buat. Allah tentukan aku mencuri. Kita penumbuk dan segala orang tahu. Dia kata pasal tumbuk aku, Allah tentukan aku tumbuk kamu. Macam tu lah. Jadi makna dia kena faham dalam konteks itu dengan sebenar-benarnya. Kan? Dalam konteks yang kata penerimaan terhadap ketentuan Allah tidak menafikan usaha dan ikhtiar, mengurus dengan cara yang terbaik sebagaimana yang dikehendaki. Lepas tu baru terima. Tetapi kalau kita tak nak buat apa, tiba-tiba terima saja, itu bukan nama dia sesuatu yang tepat dari sudut menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam budak-budak masuk pasar, Islam ni pasar tuan, budak SPM. Kan? Buku baca apa pun tak, aku serahlah Allah tentukan. Macam mana Allah tentukan macam ni? Aku tak boleh jawab macam mana? Allah tentukan, aku tak boleh jawab. Hang nak tolak ketentuan Allah ke? Oh, dia tanya kita. Ayah nak tolak ketentuan Allah ke? Allah tentukan, saya tak boleh jawab. Saya nak buat macam mana? Kalau anak cakap aku ni, nak kata apa? Nak kena budak ni, hang tak baca buku, hang duk kata Allah tentukan, hang tak boleh jawab. Macam tu lah kaedah dia. Jangan faham dengan fahaman Jabariyah. Okey? Wallahu a'lam. Lain soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada apa, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.